Okay, so antara pros and cons yang ada dekat laptop dan dekat PC. Okay, biasanya untuk PC dan untuk laptop, contohlah kalaulah kita beli laptop yang berharga, contoh harga laptop RM2,500, biasanya kita boleh dapat spek PC RM2,500 tu lebih tinggi. Ni pros bagi PC. Dan PC ni dia banyak sangat benda yang upgradable, tapi depends atas PC yang macam mana, desktop PC yang macam mana. Andai kata bila kita nak beli laptop dengan kita nak beli PC, kita bajet kita RM3,000 lah, contoh RM3,000. Laptop yang RM3,000 compare dengan PC yang RM3,000, of course PC kita akan dapat spek yang lebih tinggi. Contoh dengan laptop yang RM3,000 kita boleh dapat prosesor i5 je, contoh. Tapi PC kita boleh dapat yang prosesor i5 yang high performance. Sekali lagi kita orang ingatkan, prosesor walaupun kita nampak i5, walaupun kita nampak i3 semata-mata, tapi dekat prosesor tu sendiri, walaupun i5 dia ada banyak, bukan generation semata-mata, tapi dia ada jenis dia. Ada yang i5 yang jenis untuk bateri yang tahan lama, ada i5 yang jenis untuk high performance, ada yang jenis untuk apa lagi ya, dia ada yang prosesor yang vPro pula, dia ada banyak, banyak sangat. Untuk kalau macam bajet RM3,000 contoh, kita boleh dapat spek yang lebih tinggi dengan PC. Okay. Dan kemenangan PC selain daripada dia punya pricing lebih rendah sikit, dia punya hardware kebanyakannya dia upgradable. Dia upgradable. Even prosesor pun boleh upgrade. Tapi dia kena tahu kita punya soket. Antara dia even kalau macam power supply yang rosak pun still boleh repair. Boleh tukar power supply. Even PC yang bertahun-tahun, berkurun-kurun lamanya, still boleh. Okay. Maksud upgradable tu, even macam prosesor, tadi kita cakap pasal prosesor kan, kita nak upgrade dia punya prosesor pun boleh, tapi kena make sure soket dia sama. Kalaulah kita sekarang ni menggunakan Intel Pentium, untuk kita nak upgrade kepada i7 tak boleh, sebab soket yang digunakan tak sama. So that's why dari awal pun, even korang nak beli PC, walaupun kita tahu PC ni upgradable, tapi kena tahu juga apa benda yang kita akan upgrade next. Dan ada juga jenis PC macam yang korang ada yang korang tengok, tak tahulah, ada yang tengok, ada yang tak tengok, tapi dekat Mumtaz Network sekarang kita orang banyak post berkenaan dengan PC yang kecil tu. Yang tu tak boleh masuk graphic card. Itu tak boleh masuk graphic card. So kalau siapa yang cakap, oh yang ni upgradable, next apalah nak masukkan graphic card, no, tak boleh. Ada PC yang tak boleh untuk upgrade certain part, certain component. Okay, dia boleh upgrade benda-benda basic. So selain daripada dia upgradable, malam ni kita share 3 point. Next point yang ketiga, apa yang bagus tentang PC, dia lebih lasak. Dia lebih lasak, jauhlah lebih lasak daripada laptop. Walaupun kita cakap laptop, ada yang laptop yang lasak, tapi PC ni dia lebih lasak. Okay, dia lebih lasak. Dan of course, walaupun ketiga-tiga ni dia menang, tiga-tiga point ni dia menang. Pertama tadi apa? First tadi Yang kedua tadi upgradable. Yang pertama tadi apa? Pasti harga dia lebih rendah. Harga dia macam spek yang tinggi kita boleh dapat dengan harga yang lebih rendah, compare dengan kalau lah bajet yang sama dengan laptop, kita boleh dapat spek tu lebih tinggi daripada yang laptop yang harga yang sama. Contoh RM3,000 kita boleh dapat, contoh tau, RM3,000 kita boleh dapat laptop i5, tapi dekat PC ni kita boleh dapat i5 yang high performance ataupun kita boleh dapat yang i7. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan PC upgradable, dan yang ketiga PC lebih tahan lasak. So berbalik semula kepada dia punya cons. Bila kita sebut pasal cons komputer, cons pula cons kepada keburukan ataupun kelemahan lah, dia bukan keburukan, kelemahan bagi desktop PC ni, dia menang. Yang kelemahan ni yang akan ada dekat laptop nanti. So kelemahan untuk PC,
dia susah nak bawa ke mana-mana. Dia susah nak bawa ke mana-mana, dan dia kata kita yang first tadi susah nak bawa ke mana-mana, especially PC yang besar. Sama macam PC yang kita orang gunakan, PC yang gedabak ni agak susah nak bawa ke mana-mana, dan biasanya akan sakit pinggang lah kalau nak bawa. Sebab PC ni dia ada banyak jenis. Ada yang jenis besar, dia panggil macam dia punya PC ni dalam even board dia pun ada banyak. Ada ATX, ini kita just sekali lalu je ATX, mini ATX, dan dengan size board tu lah yang akan menentukan kita punya case juga. Okay, so sama macam ni. Inilah yang PC yang kita orang selalu tunjuk dekat page Mumtaz Network sekarang ni. PC ni size dia memang betul-betul macam, tak tahu nak cakap size dia macam DVD player, lagi kecil daripada PS4. Lagi kecil dari PS4. Dia sangat-sangat kecil. Okay, dan dia ringan je. Berapa dia punya berat ni, tak timbang pula. Dia memang sangat-sangat ringan. Dan kalau yang macam ni, of course dia lebih portable compare dengan ada yang besar. Yang besar berat, dan ada juga yang besar tapi tak berat. Dia depends atas macam mana kita set up. Kalau PC yang mahal, PC yang kita set up macam-macam dekat dalam tu, ataupun kita pilih material yang casing sahaja pun dah berharga 500-600. Dan komponen-komponen dalam motherboard pun sendiri berharga 700 ataupun ke atas, akanlah PC kita akan berat. Sebab material benda ni dia bukan bercerita tentang spek semata-mata. That's why itu yang kita orang cuba sampaikan untuk laptop-laptop yang ramai yang orang confuse sebab apa laptop ni mahal walaupun spek yang sama. Dia cerita dia bukan berkenaan dengan spek semata-mata, tapi spek plus. Kadang-kadang spek ni ada certain model spek rendah tapi harga dia mahal, sebab dia lebih pentingkan kualiti daripada spek tu. Ada yang kebanyakannya sebab orang tahu customer ataupun end user ni, mata dia lebih tertarik kepada spek. So bila dia nampak spek, dia tak kisahlah kualiti macam mana pun, dia akan beli. Dan bila guna sekejap, rosak. Dan kita pun tanya, sebab apa saya baru beli tapi dah rosak dah. Itulah antara rahsia manufacturer yang diorang cuba buat. Dia tahu consumer sekarang dah bijak. Cuba untuk jadi bijak dengan cara yang salah. Dia bijak, dan diorang pun beat balik. Dia reducekan cost dari segi material, bahan untuk kalau lah even kita orang sendiri, kita orang cuba buka PC laptop baru lah, especially kita orang sangat terkejut tengok komponen dekat dalam. Sangat-sangat cut cost compare dengan laptop yang lama yang kita tengok. That's why dia ada level dia. Kalau yang atas, yang mahal tu, dia punya material memang superb, memang cun dekat dalam. Tapi laptop yang kalau setakat 2-3 ribu sekarang ni, dulu laptop 3 ribu kita orang nampak kualiti full cun, tapi sekarang ni even 2-3 ribu pun dah tak, dia orang dah sangat-sangat cut cost, cut budget untuk buat satu-satunya PC ataupun laptop. Okay, kelemahan untuk PC, dia tak portable, sangat-sangat tak portable, dan dia part yang berasingan. Macam laptop, okay, kita bawa balik, kalau nak pergi mana-mana, okay, satu je kita flip, laptop tu je kita buka, kita nak buka, kita nak tutup, tu je dia. Kalau lah PC, walaupun dia portable macam ni, ini memang betul-betul portable lah. Even kita orang pergi hantar dekat office yang sambil-sambil tu kita orang kreditkan sikit lah untuk geng-geng Mumtaz Network. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian korang untuk recommendkan Mumtaz Network kepada bos-bos korang. Sampai ramai yang office dah start call Mumtaz Network untuk supply untuk kegunaan office. Right, so thank you so much untuk geng-geng Mumtaz Network yang sudi recommendkan Mumtaz Network. So bila kita orang hantar PC macam ni dekat office, mana dia punya, macam biasa, mana CPU dia? Nasib baik masa kita tak cakap ada CPU kat dalam. Nasib baik sempat switch balik. Oh okay, CPU, inilah dia, desktop PC. Ini adalah desktop PC. Inilah seketul dia. Okay,
Yang ni yang jenis yang dipanggil yang sangat-sangat mini. Yang ni yang biasanya kalau yang baru orang tak beli yang macam ni. Sebab yang macam ni yang baru harga dia lagi tinggi. Dan yang ni special case lah. Untuk model macam ni dia special case. Dia tak sama. Kalau kita cakap PC yang baru, PC yang besar tu, harga dia memang harga dia rendah sikit. Kalau untuk kita dapatkan laptop, yang ni dia hampir spek yang sama dengan laptop, harga dia hampir sama. Maksudnya harga dia tak semurah PC yang besar. Sebab dia portable. Of course dia betul portable dan masih lagi upgradable dekat dalam. Walaupun dia tak upgradable dari segi grafik. Yang ni dia tak boleh dia tak upgradable dari segi grafik, tapi dia boleh upgrade dari segi processor, still boleh. Processor boleh upgrade, bukan kaleng-kaleng ni, walaupun nampak kecil. Dan boleh upgrade storage, boleh upgrade kepada, ada certain model yang kita orang, ada certain unit, bukan model, certain unit yang kita orang dah upgrade kepada SSD. Dan ada yang kita orang pernah post pun, dia punya performance walaupun processor i3, tapi guna PC ni, walaupun dia kecil, satu klik tenang dunia nak buat kerja. Even Alhamdulillah yang latest kita supply kepada company untuk guna kerja-kerja accounting. Accountant dia cakap laju. baru nak key in duit duit out dah keluar. tak sampai okay, tak sampai. Fail malam ni fail. Tengah bertarung dengan Gegar Baganza sekarang ni. Okay, alright. Dan antara cons dia yang ketiga, ada certain model PC ni dia terlampau banyak variety dia. Dan inilah antara dia, kita cakap ada yang besar, ada yang kecil. So andai kata kita salah pilih, agak susah untuk kita nak upgrade. Contohlah korang ni gamers yang sangat hardcore. Tapi pada asalnya beli PC ataupun beli laptop, PC lah kita cakap berkenaan dengan PC sekarang ni, kita beli PC based on budget kita, tapi sedangkan kita ingat PC ni boleh upgrade. Okay, that's why daripada awal itu yang kita orang dekat Mumtaz Network sentiasa setiap hari dah jadi macam zikir dah dekat Mumtaz Network. Benda yang kita akan tanya, korang nak guna untuk apa? Okay, andai katalah korang cakap plan untuk next nak main game yang power, yang grafik yang sangat tinggi. Okay, dan model macam ni tak sesuai. That's why PC ni terlampau banyak. Dan kita kena tahu PC apa yang sesuai untuk kita. Untuk kalau lah kita ni jenis yang nak upgrade, dia ada banyak, dia terlampau banyak. Bila kita cakap tadi berkenaan dengan upgradable, bila dia upgradable, kita kena dia agak menguji ilmu kita untuk kita nak buat sendiri. Ini kes kalau macam kita banyaklah ada yang nak cuba untuk buat sendiri. Tapi nasihat kita orang dekat Mumtaz Network untuk semua geng-geng Mumtaz Network, ini as personally lah, especially yang saya cakap, kalau korang tak berapa nak ada ilmu untuk nak buat, jangan cuba-cuba untuk buat. Boleh nak try kalau korang dah bersedia dengan kehilangan kos yang lebih besar. Sebab apa? Terlampau ramai yang datang dekat Mumtaz Network, bila dia dah cuba buat sendiri tak berjaya, kerosakan tu makin teruk. Pada asalnya ada yang cuba untuk nak tukar RAM sendiri je. Kalau ikutkan RAM tak ada masalah. Tapi kita kena ingat badan kita ni ada elektrik. Ada elektrik. Macam belut. tak. Macam kunang-kunang. Tak. Badan kita ni ada statik. Ada statik kita. Ada statik. So andai kata kita tak dapat releasekan kita punya statik, kita pegang mana-mana komponen. Komponen tu boleh burn, boleh short. That's why kadang-kadang kita pening, macam mana boleh shorting? Kalau dari segi luaran, of course lah, dia bukan cerita pegang dekat luar, pegang dekat dalam. Okay, so hati-hati untuk geng-geng Mumtaz Network, especially kalau nak buat sendiri. Hati-hati dan korang kena bersedia. Andai katalah benda ni rosak, korang kena standby kos yang lebih tinggi. Kita orang dekat Mumtaz Network bukan nak halang untuk korang nak cuba serlahkan bakat. Tak langsung. Korang boleh cuba kalau korang sendiri dah ready.
Jangan buat kalau korang tak ready. Takut-takut nanti bila kos yang tinggi, terus burn macam tu je. Okay, so kita proceed dengan pros untuk laptop pula. Of course, pros untuk laptop, dia sangat-sangat portable. Sangat-sangat portable. Dan yang kita tak sebut tadi untuk PC, sebab kita nak pilih 3 point je. Selain daripada laptop ni portable, yang kedua, kalau tak ada elektrik, bateri okey, kita boleh guna. Tapi PC nak tak nak kena ada power, kena ada elektrik untuk supply power kepada PC ni. Okay, so itulah kelemahan dia. Ada kelemahan untuk PC. Tadi kita tak sebut dia. Tapi bila kita ada untuk laptop, dia lebih kepada laptop ni, macam nak cerita. Okay, sejujurnya untuk diri sendirilah, saya yang menggunakan dua-dua device, desktop the best guna dekat rumah. Desktop ni the best guna kat rumah. So dia macam senang cerita, macam kena ada dua-dua lah. Tak. Bukan kena ada dua-dua. Depends atas penggunaan kita. Macam kita orang dekat Mumtaz Network, memang saya memang suka membazir sikit. Ni adalah minat. So memang benda pasal komputer ni kalau tak dapat, dia rasa macam tak boleh nak tidur. So PC ni dah set up sebenarnya tahun 2004 kot. Dah lama dah. Dah lama dah juga PC ni. Bukan 2004, 2013, 2004. Oh, lama sangat tu. Masa tu tengah isap jari lagi. tak 2014. Yes, 2014. Hampir 6 tahun lah. So masa zaman tu nak PC ni sebab nak senang untuk guna. Dia besar, skrin besar. Kita senang untuk nak decide kita punya skrin macam mana. Masa itulah. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih lagi bernyawa. So sekarang ni still guna dua-dua. Dekat rumah kita akan guna untuk, especially untuk nak run OBS sekarang ni. Yang sangkut-sangkut bukan sebab dia, tapi sebab internet. PC benda yang best untuk kita guna. Dia ada beza tau. Walaupun lah kita nak cakap kita run test ke apa ke, tapi sejujurnya personally lah, ayat baru personally lah, secara personal yang saya dah guna, walaupun dekat laptop kita punya processor power, kita punya spec power, tapi dekat PC ni dia lain. Walaupun kan dekat PC ni, anda katalah kita cakap PC ni processor i3 je, tapi dekat laptop kita menggunakan processor i5. Tapi silap-silap i3 ni boleh lintas macam tu je i5 tu. Dia punya PC ni dia lain sikit. Sebab prosesor, bila kita kaji detail lagi, kita akan bercakap tentang prosesor ni ada banyak jenis. Dan dalam antara dia, yang ni korang dengar ni mesti tidur je. Mesti tidur punya. So kita shortkan dia. PC ni berkenaan dengan prosesor ni ada core, dia ada thread. So dia ada banyak faktor yang membuatkan dia lebih laju. Jangan pening kepala. So kita skip. Okay. So kalau tanya saya, memang itulah jawapan dia. Dekat rumah saya lebih selesa untuk guna PC. Dan kalau nak pergi buat kerja dekat mana-mana, guna laptop. Tapi of course benda tu memerlukan bajet yang tinggi. Siapa yang ada bajet bolehlah untuk nak buat macam tu. Tapi okay, kita tak habis lagi pros untuk laptop. Okay, pros untuk laptop pula, dia tak banyak. Macam mana? Dia tak banyak. Dia tak tahu nak cakap ni cons ke pros lah. Pros dulu pula. Salah ni intonasi. Okay, dia portable. Dia tak perlu tunggu current je untuk ada bateri pun nak gagap lah. Dia kalau jam berdetik pukul 11 tu dia dah gagap lah. Yang dia ada bateri, dia boleh on. Dia tak sama macam PC nak kena ada current juga. Dan okay, cop. Okay, untuk laptop kita letak dua je lah point. Point ada yang ketiga ni berat sikit. So malam ni kita buat dua dulu. Macam tu nak bagi bersambung kita punya tajuk. Dua ni. Dan dia punya cons,
Sebab dia banyak tau. Kalau kita listkan satu-satu ni jadi panjang ni, tak habis pukul 12 ni. So kita short kan. Dah mengantuk tiba-tiba. Gerau. Okay. So untuk dia punya cons untuk laptop, of course dia tak upgradable sangat macam PC. Dia tak upgradable sangat macam PC. Even serta-serta laptop, banyak benda yang boleh upgrade sebenarnya. Ada serta laptop, kalau sampai je di tangan Mumtaz Network, biasanya kita orang akan tengok, laptop ni boleh masuk dua storage tak? Even ramai yang tak tahu storage tu boleh upgrade, tapi kita buat dekat Mumtaz Network. Alhamdulillah kita jumpa cara untuk letak dua storage. Walaupun biasanya orang tak letak dua storage. Kita akan cari cara untuk kita memudahkan urusan korang supaya korang dapat guna dengan kita dapat manfaatkan komponen dekat dalam tu. Okay. So laptop ni dia tak upgradable. Anda katalah tiba-tiba kita nak upgrade graphic card, dia tak boleh. Dia tak boleh nak upgrade graphic processor, benda yang haram. Benda yang haram untuk upgrade. Tak boleh, dia tak boleh upgrade. Even kalau ikutkan laptop sebelum-sebelum ni, laptop yang zaman-zaman dulu, ada certain model boleh upgrade processor dia. Boleh upgrade. Tapi kebanyakannya untuk laptop yang baru ni tak boleh, sebab dia dah integrate. Dia dah soldered dalam, bukan dalam atas ni. Apa? Tuan Hafiz ada lagi ke? Ada panggilan. Ada apa? Integrated apa? Kena teka-teki tak sampai dengan aku sekali tanya juga ni. Integrate apa? Berarti kali lepas Tuan tanya dia nak upgrade grafik ke apa. Oh. Okay, Tuan Hafiz, kenapa saya tak tahu cerita ni? Kenapa aku tak tahu? Okay, Tuan Hafiz, settle lah dengan Siti dah settle lah. Dia tak boleh upgrade. Okay, dia dah soldered dengan board. Dia boleh tau. Anda kata tiba-tiba boleh pula. Anda kata korang punya processor terosak, kita boleh untuk cuba untuk upgrade. Dan kos dia bukan tak tinggi, kos dia tak rendah, dan risiko yang besar untuk upgrade processor. Anda katalah processor tu memang dah rosak, untuk nak upgrade insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau tak rosak tiba-tiba saja-saja untuk nak upgrade, jangan cuba macam tu. Jangan ada perasaan nak try, sebab kos dia akan lagi tinggi daripada korang beli device yang baru. Okay. Lagi satu berkenaan dengan upgradable, tak kisahlah ni PC ke apa pun, phone ke, ada benda betul boleh dah jadi Mak Saleh. Ada benda betul boleh upgrade. Contoh macam RAM yang on board, ada certain tempat boleh buat. Tapi anda katalah kita punya modification tu dah macam melanggar sikit rules yang sepatutnya, takut-takutnya dia akan efek dekat kita punya power dekat board tu tak sama. Faham tak? Dia punya volt semua, kiraan dia dah tak sama. Even kalau siapa yang pasang PC, dia tahu dekat power supply pun ada banyak watt. Sama juga dengan laptop, dia dah ukur dah watt apa yang sepatutnya ada dekat laptop ni. So antara cons untuk laptop, selain daripada dia tak upgradable, dia tak selasak untuk PC. Betul ke tak ayat ni? Dia tak selasak PC. Teruk sangat ni, kena masuk kelas bahasa lah rasanya. Dia tak selasak PC. Sebab dia semua dah integrate, semua dia dah compactkan sekali, even dah screen pun dah pasang sekali. Dia tak selasak PC. Dia punya boleh compare tau, motherboard untuk PC dia lebih rasa keras compare dengan laptop. Ada satu laptop dia punya motherboard memang lembut, tapi lembut itu yang mahal. Yang mahal tu dia lembut bukan sebab tak quality, tapi sebab dia dah design motherboard tu untuk flexibility. Bukan kaleng-kaleng. Okay, so begitulah ceritanya malam ni. Macam tu kan, senang je nak end sekarang. Okay, so senang cerita sekarang ni. Okay, kita ada sebenarnya apa function dia dekat sini kat sini. Aku dah lupa dah sebenarnya nak cakap apa. Okay, contoh macam ni, laptop ni dah seketul. Dia dah seketul macam ni, so nak bawa pergi mana-mana senang.
Dia dah ada skrin dekat sini. Kalaulah PC ni, PC ni senang cerita, PC ni okey lah sebab dia kecil untuk nak bawa pergi mana-mana. Tapi kalau PC macam tu, tak payah. Tak payah, nanti nampak muka sendiri pula. Kalau yang macam ni, senang lah juga nak bawa, tapi still nak kena angkut dia punya monitor. Sekarang ni ada monitor yang kecil untuk apa? Untuk portability, tapi skrin tu harga dia agak tinggi compare dengan dia punya, dia lagi kecil daripada laptop. Ada juga yang saiz ala-ala laptop, tapi harga skrin tu pun hampir 1,000 juga. So macam tak berbaloi sangat lah. Dan untuk PC macam ni okey lah untuk orang nak bawa pergi mana-mana. Compare kalau lah PC besar tu, susah nak bawa pergi mana-mana. So siapa yang patut guna laptop, siapa yang patut guna PC, bagi kita orang yang kita orang nampak, PC ni sesuai untuk kegunaan dekat rumah dan lebih tepat kalau lah macam kita orang memang macam-macam yang kita orang nak cuba untuk buat. Tapi untuk yang salah satu je korang guna untuk nak jimatkan core semua, PC ni siapa yang lagi perlukan untuk family. Okay? Untuk orang yang dah pula, untuk berkeluarga ataupun korang nak letak dekat rumah untuk kegunaan adik-adik ataupun anak saudara. Dia lebih, macam nak cakap, dia lebih selamat. Kalau laptop ni silap hari bulan tertendang sikit dah patah dia punya hinge. Kanak-kanak berlari-lari di tepian pantai. Tak. Kalau PC ni, kita orang pun ada cerita, tapi malas lah nak cerita malam ni, dah lewat dah, tak boleh cerita. Dia ada cara dia untuk nak kukuhkan keselamatan PC. Macam laptop dia boleh buat juga, tapi laptop dia still portable untuk orang nak angkat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Okay, kalau PC dia ada cara untuk kukuhkan dia lagi. Kalaupun kita cakap tak boleh cerita malam ni, kita kena episod yang akan datang. Dah tahu dah point apa untuk nak gain orang tengok minggu depan. Gerak-gerak. Okay, dia ada cara untuk kita nak kukuhkan dia lagi. Seriously, apa yang kita recommend untuk sebab masa PKP ni antara masa yang paling ramai parent cari laptop ataupun PC untuk anak-anak. Kalaulah bagi pilihan untuk kita orang yang pilihkan, kalaulah untuk anak yang ramai, kita orang memang recommend PC. Bila berebut, at least dia tak berebut macam laptop. Kan kejap lagi kalau berebut laptop, seorang dapat skrin, seorang dapat keyboard. Pening kepala mak ayah. Bahaya. Kalau PC ni dah tersedia dekat atas meja. So dia selamat sikit insyaAllah compare dengan laptop. Dan laptop sesuai untuk kalau lah korang jenis yang buat kerja, nak buat kat rumah, nak buat dekat office, korang guna satu laptop. Itu sesuai untuk laptop. Sebab kalau korang menggunakan high performance, kita tak boleh nak cakap juga, walaupun high performance memang win dekat PC, tapi kerja kita memerlukan kita untuk berjumpa orang dekat luar, untuk kita pergi jumpa orang dan kita nak kena edit, untuk nak pergi office kita nak kena edit. So nak tak nak kita kena terpaksa guna laptop. Okay, right. So harap malam ni walaupun sangkut-sangkut nampak muka ni, harap serba sedikit dapat bantu untuk korang faham berkenaan dengan PC dan laptop. Walaupun kita tak all out lagi cerita satu persatu dia punya point, sebab rasanya malam ni dah cukup berat dah sebenarnya untuk korang faham. So harap-harap apa yang kita orang share dekat Mumtaz Network malam ni dapat bantu untuk korang faham serba sedikit dan bantu untuk korang decide mana yang korang lebih memerlukan, sama ada PC ataupun laptop.